بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi ini kita dapat untuk meneruskan kuliah Tazkiyatun Nafs untuk membahaskan berkenaan dengan 10 prinsip penyucian jiwa karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Baik, kita masih lagi membahaskan tentang prinsip yang pertama, iaitu berkenaan dengan tauhid adalah asas penyucian jiwa. Baik, jadi kita janjikan sebelum ni kita nak bahaskan tentang maksud tauhid dan apa itu syarat-syarat kalimah tauhid, kepentingan tauhid dan kita sentuhkan sedikit sebelum ini. Dan kita lihat bagaimana pentingnya tauhid ini sangat jelas dan ketara apabila kita melihat apa yang berlaku, isu-isu yang berlaku di sekeliling kita hari ini tidak ada kaitan yang sangat rapat dengan sejauh mana pegangan tauhid satu masyarakat itu. Baik, kalau kita lihat sebelum kita nak mula pada bahas makna tauhid, sebenarnya kita dah sentuh sebelum ni. Kita nak tengok syarat-syarat kalimah tauhid. Syarat-syarat kalimah tauhid yang disebutkan oleh seorang tabi'in, ulama tabi'in Wahab Ibn Munabbih rahimahullah ta'ala sebagai kunci syurga. Kalimah tauhid itu adalah kunci syurga, miftahul jannah. Tetapi kunci itu mesti kena ada gigi. Setiap kunci dia kena ada gigi untuk kita nak buka pintu. Jadi gigi bagi kunci itu adalah syurut la ilaha illallah. So la ilaha illallah, kalimah tauhid itu kunci, miftah. Syarat bagi la ilaha illallah itu syarat-syarat dia. Itu diibaratkan oleh Wahab Ibn Munabbih rahimahullah ta'ala, seorang tabi'i, diibaratkan seperti gigi bagi kunci tersebut. Jadi kat situ kita nak lihat apa maksud gigi-gigi bagi kunci syurga itu, kerana itu adalah sangat penting. Baik, sebelum itu kita nak tengok beberapa kenyataan ulama ahli sunnah wal jamaah dan juga ulama muhaqqiqin, ahli tahqiq berkenaan dengan kepentingan tauhid ini sebagai satu bentuk kita nak segarkan balik tentang kepentingan tauhid ini. Baik, kalau kita lihat dalam salah satu kenyataan Imam, kita tengok dulu perkataan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid, jilid yang ketiga, halaman 857. Baik, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, وَمَنْ تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَجَدَ كُلَّ صَلَاحٍ فِي الْأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقهر وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله أو مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, bahawa siapa yang meneliti keadaan alam, ahwal al-alam, keadaan dunia ini, maknanya sama ada kita lihat dan teliti perkara yang telah berlalu, sejarah, ataupun apa yang sedang berlaku.
Apa yang sedang berlaku. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku kan. Jadi yang kita boleh tadabbur adalah perkara yang telah berlalu, sejarah, dan yang sedang berlaku. Adapun yang akan datang, kita tak boleh, melainkan kita berhenti pada apa yang diwahyukan. Tak boleh. Baik. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, wa man tadabbara ahwal al-alam, siapa yang dia meneliti betul-betul keadaan ini dunia ini, wajada kull salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mendapati seluruh kebaikan di atas muka bumi ini, maka sebabnya adalah tauhid kepada Allah, menyembahnya dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kita boleh katakan sebagai kaedah umum jugalah yang Imam Ibn Qayyim gariskan. Maknanya kalau kita lihat, kita teliti dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, sejarah umat-umat terdahulu, maka kita akan lihat keadaan mereka itu apabila mereka mentauhidkan Allah, mereka beribadah kepada Allah, mentaati Rasulnya, maka itu adalah sebab salah fil ardi, sebab kebaikan di atas muka bumi. Sebaliknya, kata Imam Ibn Qayyim, wa kullu syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dhalika fasababuhu mukhalafatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghairillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, setiap keburukan, wa kullu syarrin, setiap keburukan yang berlaku di atas muka bumi ini, fil alam, sama ada fitnah, ujian, bala, bencana, wa qahtin, yakni kesukaran, sama ada kesukaran dari sudut keduniaan dan sebagainya, kesukaran, wa tasliti adu, penguasaan musuh, dan selainnya, maka sebabnya adalah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kerana mukhalafah, kerana berlakunya penyelisihan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni rasul-rasul yang diutuskan. Wa da'watu ila ghairillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seruan kepada selain Allah, yakni sama ada berdoa kepada selain Allah, syirik, penyembahan kepada selain Allah, dan seruan kepada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini kaedah umum, kita nak timbang kebaikan dan keburukan yang berlaku. Kerana di sana kita lihat ada orang yang dia hanya menimbang kebaikan dan keburukan itu hanya berdasarkan timbangan yang sempit. Contohnya hanya timbangan materialistik. Dia hanya tengok kebaikan tu apabila adanya kemajuan materialistik semata-mata, dan dia mengabaikan yakni kepentingan kemajuan dari sudut rohani, dari sudut kekuatan rohani, dari sudut agama, dari sudut pegangan agama. Dan ini yang kita lihat hari ini. Apa yang kita, kalau kita teliti hari ini, kalau kita tengok kebanyakan negara-negara di seluruh dunia, mereka letakkan indeks kesejahteraan, indeks keselamatan, indeks kesejahteraan selalu kan. Indeks tu apa kriteria yang mereka letak? Selalunya pada perkara yang berbentuk materialistik semata-mata. Contoh macam tak ingat dah apa indeks apa kesejahteraan setiap bandar besar di dunia kan, selalu akan letak macam dia orang tengok taraf pendapatan, tetapi sebenarnya benda tu kita kata tak tepat lah. Makna kerana dia hanya melihat dari sudut materialistik. Dia hanya dia tengok dari sudut keduniaan. Dia tidak melihat dengan neraca yang tepat, yang benar, iaitu dilihat dari sudut, kita kata yang pertama sekali adalah pegangan agama itu. Kemudian dari situlah terbitnya, kita kata dari sudut moral, akhlak,
Semuanya itu datang daripada tauhid sebenarnya. Sebab itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sebut semua sebab kebaikan itu datang daripada tauhid. Menyembah Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sebab yang berlakunya keburukan, fitnah, bala, kesukaran, kesempitan dan dikuasai oleh musuh, penjajahan dan sebagainya itu dan selainnya, maka sebabnya adalah kerana menyalahi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengajak atau menyeru kepada selain Allah, yakni kesyirikan itu berlaku, dan mengajak kepada selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kecilkan skop tu, kita tengok hari ini bagaimana dalam satu masyarakat contohnya, bila adanya apa dia kita kata, contoh kita ambil kesyirikan, bila adanya kepercayaan terhadap perkara-perkara syirik, so kita akan tengok dia takkan memberikan keamanan pada satu tempat tu. Contoh kampung satu kampung, kalau berlaku ada dalam tu kesyirikan, sebenarnya itulah benda yang dia syirik itulah yang menjadi punca bagi seluruh keburukan. Sebab dia berkait dengan hak Allah Ta'ala. Bila hak Allah Ta'ala dilanggar, maka dia akan dituruti dengan perkara-perkara lain. Kita ambil contoh macam dulu kes banyak kan selalu kalau kat satu kampung atau satu tempat tu, kalau ada saja bomoh, ada saja orang percaya bomoh, mesti akan berlaku masalah. Betul tak? Jenayah pun akan berlaku. Buli dekat sekolah, yang dulu dekat salah satu universiti yang berlaku kes buli sampai tahap bunuh. Kerana apa? Kerana puncanya kerana adanya dikatakan yang buli tu dia orang kes hilang barang pergi jumpa bomoh. Kemudian bomoh tu kan tuduh kawan tu, kemudian berlakulah buli tu, kemudian sampai berlaku kes bunuh. Sebenarnya benda ni bukanlah baru kan, benda kes-kes yang banyak juga berlaku. Kalau kita lihat, memang kebanyakan orang dia akan tengok puncanya kerana buli saja, kerana ini saja. Sebenarnya kalau kita tengok dalam neraca yang Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sebut tadi, maknanya dia terus cari root cause. Memang dia terus fokus pada root cause, maknanya kerana tauhid tu. Kerana kita kata adanya syirik, adanya kesyirikan, sama ada kesyirikan itu bermaharajalela di situ, mendominasi kawasan itu. Sebab itu kita nak elakkan maksiat, kan? Kita nak elakkan satu penduduk kampung tu tak melakukan maksiat, mustahil. Sebab itu fokus kepada tauhid. Maknanya fokus kepada, sebab itu para nabi dan rasul diutuskan kepada umat manusia untuk menyeru kepada la ilaha illallah, tauhid. Seruan manifesto utama. Kerana daripada tauhid itulah dia akan membawa kepada seluruh kebaikan. Kerana dia adalah sebab bagi seluruh kebaikan. Berlawanan dengan tauhid, didduhu, lawan kepada tauhid ini syirik, adalah sebab bagi seluruh keburukan. Sama ada kita sedar atau tak, atau kita tahu atau tak, memang itu asalnya. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, contoh Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat surah Baqarah tentang kaitan syirik dengan tamak halubah terhadap dunia. Selalu kita mungkin tertanya-tanya apa kaitan syirik dengan tamak kan terhadap dunia, atau obses dengan dunia, ataupun tamak terhadap dunia. So dalam surah Al-Baqarah ayat 96, tengok dalam ayat 96. So Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh buka ayat tu, boleh tengok dalam masing-masing. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Baik, kalau kita tengok ayat ni, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ, kamu akan mendapati, pasti mendapati
ahrasan nas, kita tengok wala tajidannahum ahrasan nas. Apa dia, lam dekat situ, lam musalafah, kemudian yufidu taukid, penegasan, kamu pasti, sungguh pasti. Nun kat situ dan taukid juga. Maknanya wa talaqiyannahum atau wa ta'lamannahum, wa ta'lamannahum, kalian benar-benar pasti akan mendapati ahrasan nasi ala hayati. Ahrasa maknanya asyaddu raghbatan wa aktharu tamassukan. Orang yang paling tamak, orang yang paling berpegang dengan hidup di dunia. Ahrasan nasi ala hayati. Jadi orang yang paling tamak, most greedy ya, kita tamak. Ahrasan nas ala hayati, yakni ala hayati merujuk kepada yakni hayatud dunia, kehidupan di dunia, yakni al-ma'isyah ad-dunyawiyah, kehidupan di dunia ini. Baik, wa minal ladina asyraku. Baik, wa minal ladina asyraku, min disitu bermakna ba', dan sebahagian alladina asyraku, mereka orang-orang yang asyraku maknanya ja'alu ma'allahi ilahan akhar, mereka yang menjadikan bersama Allah itu ada sembahan yang lain. Maknanya mereka yang mensyirikkan Allah, alladhina asyraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin. Yawaddu maknanya yuhibbu wa yatamanna, mereka suka, mereka bercita-cita. Ahaduhum, salah seorang dalam kalangan mereka itu, yakni orang musyrikin, law yu'ammaru alf sanah, kalau mereka itu yu'ammar maknanya yumaddu fi umrihi atau yamuddu fi umrihi, dipanjangkan usianya, alf sanatin, 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar, sedangkan dia tidak akan bimuzahzihi bibub'adihi, takkan dijauhkan daripada azab, an yu'ammar, walaupun dia dikekalkan hidup di atas muka bumi ataupun dipanjangkan usianya. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Baik, kat sini ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir salaf, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati, katanya qala al-yahud, Yahudi. So ayat tu merujuk kepada, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, merujuk kepada Yahudi, kerana Yahudi yang paling most greedy, yang paling tamak sekali untuk hidup dunia. Jadi kita tengok kan, maknanya memang jelas. Sebab itu mereka mengharapkan untuk dipanjangkan usia selama 1000 tahun. Kau boleh nak kekal, kau boleh tak mati. Tak mati kan, most greedy, yang ahrasan nas ala hayati, hayati dunia. Baik, Abu Aliyah kata sama juga, dia kata Yahudi. Mujahid bin Jabal al-Maki, anak Ibn Abbas kata sama, macam untuk guru dia. Baik, Al-Hasan al-Basri rahimahullah kata, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, qala al-munafiqu ahrasan nasi ala hayat, wa huwa ahrasu ala al-hayati min al-musyrik. Hasan al-Basri kata, ayat ini juga merujuk kepada orang munafik. Orang munafik, mereka yang paling, manusia yang paling tamak dalam kehidupan dunia ini, dan mereka juga lebih tamak daripada orang musyrik. So, Hasan Basri dia tafsirkan ayat tu, ataupun dia keluarkan, dia tak tafsir, dia istikhraj, dia keluarkan pemahaman daripada ayat tu. Dia kata orang munafik lebih tamak terhadap dunia ini berbanding orang musyrik. Itu satu qaul, satu perkataan. Muqatil bin Sulaiman kata, wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa min alladhina asyraku, dia kata wa ahrasan nas ala al-hayah, maknanya kalau kita himpunkan yang tafsir tadi itu, Yahudi, munafik dan orang musyrik. Dan musyrikin, semua jenis musyrik,
orang yang paling tamakkan terhadap kehidupan dunia. Faham tak? Maknanya kalau kita baca sambung, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku, maknanya termasuk orang-orang yang musyrik lah. Maknanya kalau kita berhenti pada tafsir Ibn Abbas tadi, yang pertama, yang paling tamak terhadap kehidupan di dunia ini, kalau boleh nak panjang usia, tak mau mati, Yahudi. Yang kedua, munafik, orang munafik. Yang ketiga, musyrik. Bahkan musyrik dalam ayat itu sendiri Allah Ta'ala sebut, wa minal ladina asyraku, apa dia, sebahagian orang-orang yang mensyirikkan Allah, musyrik. Baik, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan sama juga di tafsir macam Ibn Abbas dan sebagainya, Yahudi. Baik, sebab itu Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala sebutkan, Ibn Jarir dia tarjih tafsir itu, dia kata yang dimaksudkan dengan walatajidannahum, kamu akan dapati mereka itu. Sebab sebelum tu ada walatajidannahum, maknanya merujuk kepada mereka itu, merujuk kepada ayat sebelumnya. So Ibn Jarir At-Tabari kata mereka itu adalah Yahudi. Jadi dia bersandarkan kepada perkataan-perkataan salaf. Baik, wa minal ladina asyraku, wa minal ladina asyraku tu, kalau kita tengok Ibn Abbas dia tafsirkan juga dalam riwayat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu. So dalam satu riwayat lagi Ibn Abbas tafsirkan juga wa minal ladina asyraku, daripada ayat tu, minal a'ajim. Ini orang ajam. Orang ajam maknanya kalau ajim ni, kalau istilah salaf, kita kena faham istilah sahabat Nabi, tabi'in, mereka sifatkan ajim ni maksudnya orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam. Pada awal zaman kenabian, zaman diutuskan Nabi SAW, majoriti orang Islam orang Arab. So ajim ni orang yang kita kata ajam lah, ajam. Itu kita kena faham konteksnya. Tak bermakna orang Arab tak tamak. Ada juga orang Arab yang sekarang ni kita tengok tamak juga. Cuma kita tak perlulah nak menyalahkan bangsa sangat. Sebab kadang-kadang ada sikap hulu juga kadang-kadang kita ni. Bila kita tak suka orang Arab, kita nak angkat orang Melayu lebih pula. Sampai sekarang ni semua Melayu. Kan? Lost tribe of Bani Israel yang hangat diberkatakan kan. Kononnya ada yang kata Melayu lah, Melayu ni daripada keturah lah. Tak, kita tahulah, kita kata kita faham mungkin ya, kita semua bangga dengan bangsa kita. Kita tak nafikan bangsa Melayu ni dia ada kelebihan, dan dalam masa sama juga ada kekurangan. Setiap bangsa yang ada di muka bumi ni tak ada yang perfect. Semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan Nabi SAW dah bagi tahu dah, tidak ada perbezaan antara Arab dan Ajam melainkan takwa, melainkan ketakwaan. Yang itulah kita kena pegang. So kita kadang-kadang tu kita tengok agak try hard sikit lah. Sebahagian kita pun tak tahulah kadang-kadang tu sampai dah tahap dah jadi profesor dan sebagainya. Kadang-kadang merapu pelik, banyak sangat. Bukan fakta pun, kadang-kadang mungkin teori. Tapi kita tengok pelik lah. Macam ada orang baru-baru ni dia forward dekat satu segmen ni, dia kata ada seorang individu ni kata orang Melayu ni diberikan kelebihan sama macam Allah Ta'ala bagi kelebihan pada Nabi Daud, boleh boleh melenturkan besi, kata. Macam-macam kan, dia kata buat keris picit apa semua kan. Ya, kita tak nafi. Pertama sekali kita kena faham lah, kita janganlah bermudah-mudahan menggunakan mentafsirkan ayat Quran ataupun menggunakan ayat Quran itu untuk menjuruskan kepada perkara-perkara yang mungkin tak kena lah pada konteksnya, tak kena pada konteksnya. Dan macam ayat dalam Al-Quran tentang Nabi Daud alaihissalam, kalau kita buka, memanglah ada pendapat ulama yang kata ada dua tafsiran ayat itu dalam surah dalam
surah Sabah ayat 10. Apa dia, walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Allah SWT kata, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Daud daripada sisi kami, fadlan, yakni kurniaan. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr, wahai gunung ganam, bertasbihlah bersamanya juga dengan burung-burung. Wa alanna lahu al-hadid, dan kami lembutkan untuknya besi. Baik, kalau kita faham ayat tu, konteks ayat tu, itu sebenarnya mukjizat. Sebab Allah Ta'ala kata, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Allah perintah kepada gunung ganam untuk bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Jadi takkan kita nak kata orang Melayu pun dapat benda tu kan? Orang Melayu pun bila bertasbih, apa di gunung ganam pun turut bertasbih. Berat lah tu. Burung-burung pun kita tasbih kan. Wa alanna lahu al-hadid. Ada dua tafsiran. Kata para ulama tafsir. Yang pertama, memang Nabi Daud AS memang dia boleh tempur besi tanpa menggunakan alat dengan tangan dia, macam uli tepung dia. Okey, itu satu qaul. Satu qaul lagi kata tak, Allah Ta'ala mudahkan dia, Nabi Daud AS, untuk menggunakan sebab alat-alat. Maknanya dia guna juga api dan sebagainya untuk menempa besi. Tetapi mudahlah, maknanya mudah dan sangat kita kata sangat berbezalah dengan orang lain kan, kerana dia Nabi. Jadi tak ada pula kita nak jumpa pula ulama tafsir kata ini ada kaitan dengan bangsa ni lah, bangsa tu. Tak perlu kot. Sama juga macam isu besi yang tembok Ya'juj dengan Ma'juj, dia ambil di Kedah. Kita buatlah kajian benda lain, tak payah nak kait lah benda tu kan. Kita kata kajian banyak lagi yang kita perlu kaji. Macam mana kita nak atasi contohnya banjir, kilat kan? Itu sebenarnya yang penting. Macam mana kita nak majukan negara kita ni kan, teknologi yang kita ketinggalan. Kita macam tapi kita banyaklah nak kaitkan dengan benda-benda yang mistik dan sebagainya ni. Sama juga dulu saya ingat dulu keluar kenyataan sama juga. Lepas pada yang Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai satu kan, itu dah lama lah. Apa lagi, pedang Nabi SAW dibuat di Kedah kan? Macam pedang Nabi kan, dibuat di Kedah. Qala'ah ke pedang. Anda pernah tulis satu tu, tapi anda cari balik tak jumpa dah pula tulisan tu. Kalau tak boleh share balik. Qala'ah, dia kata pedang Qala'ah tu pedang dibuat daripada Kedah. Kita kata pelik betul lah macam semua benda nak overclaim kan. Dia kata ini tak berapa cerdik lah kan. Dia kata tak berapa cerdik. Bani Tamim Melayu kan. Kita kata banyak lagi benda yang mungkin kita memang kita boleh dakwa kita punya, contoh sambal belacan. Itulah kan. Nasi lemak, tak apa, itu benda dunia kan. Tapi benda-benda yang kita kata yang melibatkan nas-nas agama dan sebagainya ni, sebaiknya tak perlulah kita terlampau kita kata obses, dan juga kita kata terlampau agak overclaim lah, mendakwa tu dengan melampaui batas dan tanpa ada fakta dan bukti yang kukuh. Semuanya hanya teori, sekadar teori kan. Wallahu musta'an. Baik, ini boleh ke nak katakan macam kita tak subat ke atas macam overclaim ni, macam lebih kepada macam nak membangga diri, dan macam puncanya lupa macam keberkatan dan keajaiban itu adalah daripada Allah. Macam dia ada kaitan dengan tauhid tadi. Dia ada kaitan dengan tauhid tadi. Sebab tu kita sengaja bawakan topik atau isu-isu, contoh-contoh isu macam ni, kerana dia lupa tentang apakah tujuan sebenar kita hidup di dunia ini. Dan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya itu adalah kerana tauhid, kerana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita merealisasikan ubudiyah, perhambaan yang sebenar kepada Allah, baru Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kelebihan, kebaikan. Nabi Daud AS, dia bukan menyeru atau mengajar untuk buat besi tu.
Dia ajak kepada tauhid. Kan? Kemudian Allah Ta'ala berikan kelebihan tersebut. Dan betul lah maknanya kita lupa apa tujuan. Apa tujuan kita maknanya berada di atas muka bumi ini. Dia lebih pada berbangga-bangga. Dan kalau kita perasan akan sebut dalam kelas yang antara yang kelas kedua atau ketiga yang sebelum ni, kita cerita tentang panjang lebar tentang permainan video yang kita ceritakan sebelum ni. Tentang satu naratif sebenarnya yang cuba untuk disegarkan semula, yang kita juga sebutkan dia ada kaitan dengan yang kita sebutkan tentang pemikiran-pemikiran menyeleweng, seperti mereka cuba untuk datangkan naratif terhadap teks-teks agama ni dengan membawa kepada elemen-elemen mistik. Elemen-elemen mistik dan elemen macam tadi nak membawa kepada kita nak berbangga diri dengan bangsa kita dan sebagainya. Dan sebenarnya dia ada kaitan juga dengan perkembangan ajaran sesat dalam setiap zaman yang ulama Islam sebut. Antaranya tak salah Imam Ibn Hazmin ataupun Ibn Rajab Al-Hambali ada sebut tentang satu kalimah yang dimaksudkan dengan satu pemikiran yang disebut sebagai Asy-Syu'ubiyah. Asy-Syu'ubiyah ni adalah satu doktrin yang muncul ketika zaman selepas kegemilangan Islam ataupun pasca Asrul Zahabiyah, zaman Golden Age Islam ni, ketika zaman Bani Abbasiyah. Dia ada satu gerakan yang dinamakan sebagai gerakan Asy-Syu'ubiyah. Dia ada satu gerakan dan satu bentuk doktrin. Yang macam sebelum ni batiniyah kan. Tapi dia ada lebih bentuk doktrin. Syu'ubiyah ni dia adalah satu gerakan yang mendakwa, doktrin mereka adalah mendakwa bangsa selain Arab itu lebih baik daripada Arab. So dia macam ni. Apa punca dia? Puncanya kerana mereka melihat siadah kepimpinan orang Islam. Kita tengok zaman Nabi SAW. Cuba kita perhati satu-satu. Zaman Nabi SAW, okey, sebelum Nabi SAW wafat, beberapa bulan atau beberapa tahun Nabi SAW wafat, adanya gerakan riddah atau gerakan Nabi palsu. Macam Musailimah Al-Kadzdzab, dakwa dia Nabi kan? Sebelum Nabi wafat dah ada. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, dakwa dia Nabi. Tulaihah Al-Asadi, kemudian dia bertaubat kan? Dan ramai lagi. Baik, lepas Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terpaksa berhadapan dengan gerakan riddah, gerakan murtad. Ada yang tak mau bayar zakat, sebab dia kata Nabi kita dulu bayar zakat untuk Nabi Muhammad je. Bila Nabi Muhammad dah wafat, kita tak payah bayar zakat. Itu keraguan mereka kan. Kemudian menurut pengkaji sejarah, punca berlakunya adanya orang yang mendakwa jadi Nabi ni, punca utamanya kerana mereka nakkan, mereka telah melihat bagaimana Allah Ta'ala jadikan dunia itu datang kepada Nabi Muhammad SAW melalui para sahabatnya kan. Melalui kita kata pembukaan selepas itu, sahabat Nabi banyak buka wilayah-wilayah yang terdekat. Dan wa ra'aitan nas idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maknanya orang-orang Arab ketika itu mereka melihat manusia masuk ke dalam Islam, tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, maknanya mentaati perintah Allah dengan tunduk dan patuh kepada perintah Nabi SAW, sangat ramai. Jadi mereka nak kelebihan tersebut. So masing-masing macam kita, kalau kita boleh jadi macam Muhammad, macam tu, tamak. Ataupun kalau dia punya istilah sekarang ni panggil gipang, gila pangkat, gila jabatan. Betul tak? Sebab dia tengok something yang maknanya benda yang achievement yang dicapai oleh Nabi SAW. Dia tak faham itu. Dia kata dia lupa tujuan Nabi diutuskan. Sepatutnya dia pergi ikut Nabi Muhammad SAW.
Dia ikut sunnah Nabi. Dia bela ajaran agama Islam. Bukan dia nak jadi macam Nabi. So nampak? Jadi pengkaji sejarah mereka kata punca utama berlakunya gerakan lidah ni dan Nabi palsu kerana masing-masing nak ambil kedudukan Nabi tu, nak letak kat dia, nak jadi leader. Semua nak jadi ketua, semua nak jadi, aku nak jadi ketua, aku nak jadi macam mana, aku nak ada pengaruh, aku nak dapat harta benda, aku nak dapat ini. Dia nampak macam tu. Sedangkan benda tu, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad SAW disebabkan Nabi adalah Rasulullah kerana dia menyampaikan tauhid. Dan Nabi SAW bukan mengejar dunia, bahkan Nabi meninggalkan dunia itu sendiri. Dan Nabi SAW tak melebihkan dunia itu ke akhirat, bahkan Nabi memilih dunia. Yang kita dah sebut sebelum ni hadis tentang malaikat Jibril turun bersama dengan malaikat satu malaikat yang menawarkan kepada Nabi SAW sama ada nak jadi raja, rasul, raja Nabi, malikun Nabi, ataupun Nabiyun Abdul, Nabi dan hamba Allah. Nabi pilih untuk jadi Nabi dan hamba Allah. Malaikat Jibril tunjukkan, isyaratkan kepada Nabi antawadhu, supaya merendah diri. So Nabi pilih untuk menjadi Nabi dan hamba. So sebab itu Nabi SAW setelah selesai menyampaikan risalah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jemput Nabi SAW dan wafat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok situ, lepas pada gerakan lidah tu, kemudian berlaku peperangan lidah yang dilancarkan oleh kempen peperangan lidah, memerangi gerakan lidah ni dilakukan secara besar-besaran oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan legasi Nabi SAW. Begitu juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika itulah ketika Umar zaman pembukaan kota-kota atau pembukaan wilayah, dipanggil apa? Expansion kan? Maknanya peluasan wilayah ni dengan pembukaan kota-kota itu berlaku pada zaman Umar tu sangat besar, sehingga menjatuhkan empire yang sangat kuat ketika itu, iaitu Parsi dan Rom zaman Umar. Dan ketika itu, waktu itulah bila Islam ni dah spread begitu luas, tersebar begitu luas, maka ketika itulah adanya orang-orang yang terpaksa masuk Islam dalam keadaan benci dengan Islam, yang munafik, dan mereka melancarkan serangan-serangan yang halus seperti dalam bentuk doktrin. Sebab mereka tahu kalau nak serang dalam bentuk ketenteraan tak mampu. So umat Islam sangat kuat ketika itu kerana mereka berpegang dengan tauhid. Jadi apa yang mereka buat? Mereka sebarkan doktrin-doktrin yang menyesatkan dengan halus. Antaranya munculnya gerakan Syiah, maknanya Rafidah, yang diasaskan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahud. Kemudian antaranya lagi macam Syu'ubiyah ni dia dah lewat, tetapi dia datang awal-awal tu daripada zaman kegemilangan Islam tu dah ada dah, maknanya doktrin-doktrin asas tu dah ada. Antaranya mereka kata, bila mereka tengok sahabat-sahabat Nabi ni kan semua orang Arab, majoritinya orang Arab kan, berapa orang dia yang ajab, contoh Salman Al-Farisi dan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu pun dikatakan dia Arab juga, tapi dia ada walak kepada Rom ketika itu. Siapa lagi? Salman Al-Farisi. Tak ramai kan yang ajab, sahabat Nabi yang ajab ni tak ramai. Tetapi keberadaan mereka dalam barisan sahabat Nabi itu memang walaupun seorang, tetapi sangat memberi impak yang positif dan apa kita kata memberikan kelebihan dan kebaikan. Cuma bila mereka tengok Islam Arab, mereka nampak yang memimpin Arab ketika itu adalah Islam. Sebab itu mereka bila mereka tengok orang Arab ni terlampau hebat ketika itu, zaman sahabat tabi'in dan sebagainya, sampai zaman Osman tu sampai ke Afrika, maknanya buka sampai ke Afrika. Dan dilancarkan yang awal pada zaman Osman, yang asaskan armada laut, tentera laut pada zaman Osman bin Affan radhiyallahu anhu.
Maknanya begitu hebat ketika itu. Jadi kat situlah adanya kedengkian daripada musuh-musuh Islam. Jadi mereka masuk melalui doktrin-doktrin yang sesat itu banyaklah. Antaranya adalah Syu'ubiyah. Syu'ubiyah ni kita kata mereka datangkan satu naratif. Mereka kata bangsa selain Arab lebih utama daripada Arab. So Arab kat situ mereka merujuk kepada sahabat Nabi, mereka merujuk kepada tabi'in, mereka merujuk kepada orang-orang yang ikut sunnah Nabi. So kita jangan terpedaya dengan sentimen anti-Arab. Macam dulu kan kita pernah dengar tak suka Arabisasi. Padahal tak boleh kot. Orang Melayu dengan Arab ni dah sebati. Bahasa pun cukup lah. Kita tengok bahasa pun cukup lah. Kalau tak ada Islam, macam mana kita nak sebut istilah-istilah dalam bahasa Melayu pun banyaknya datang daripada bahasa Arab. Dan itu menunjukkan orang Melayu dengan Islam ni dah sebati. Kita tak boleh nak pisahkan. Susah. Memang tak boleh nak pisahkan. Jadi itu kelebihan Islam. Islam tu dia tak melihat kepada bangsa apa sekalipun. Bila orang tu dah masuk Islam, maknanya dia akan walak kesetiaan dia kepada Islam, kesetiaan dia kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran. Apa sahaja yang berkait dengan Al-Quran, As-Sunnah, termasuk bahasanya, mereka tidak akan kita kata mudah terpedaya. Itu kita kata benda-benda jati diri inilah yang kita nak kena jaga sekarang ni, agak mencabar zaman sekarang ni. Terutama pada generasi muda, jati diri Islam tu. Baik. Jadi Asy-Syu'ubiyah ni tadi dia datang untuk bawakan naratif tadi. Kemudian dia berkembang pada zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah tu dah ada. Sebab tu berlaku banyak pemberontakan pada zaman khalifah-khalifah yang datang setelah Khulafaur Rasyidin. Banyak pemberontakan tu datang daripada golongan yang baru masuk Islam. Macam salah satu peristiwa besar dalam sejarah Bani Abbasiyah, pemberontakan Abu Muslim Al-Khurasani terhadap Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Muslim Al-Khurasani ni asalnya dia orang Parsi, dan dia beragama Majusi asalnya. Kemudian masuk Islam. Asalnya dia adalah hamba sahaya. Kemudian diberikan jawatan penting oleh khalifah pertama Bani Abbasiyah ataupun yang tapi dia tak sempat dilantik jadi khalifah, Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Yang pertama diberikan jawatan sebagai naqib di kawasan Khurasan. Kemudian dia asalnya hamba, kemudian diberikan jawatan. Nampak apa jadi? Dia mula naik kepala. Nampak? Dia mula naik kepala. Daripada situ dia bila dia dah dapat pengaruh, kemudian dia lancarkan pemberontakan. Nampak? Dalam sejarah banyak benda tu. Isu tu banyak berlaku. So dia macam Abu Muslim Al-Khurasani ni, dia memang itulah antara doktrin yang dipegang adalah doktrin Syu'ubiyah tadi. Dia kata aku lebih layak untuk menjadi khalifah, aku lebih layak untuk jadi gubernur, aku lebih layak. Nampak? Dia ada unsur-unsur unsuriyah. Unsuriyah ni adalah doktrin iblis. Unsuriyah ni doktrin iblis. Sebab iblis kata apa? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api, dia Adam dicipta daripada tanah. Walhal Adam tu Allah Ta'ala angkat jadi khalifah. Allah Ta'ala angkat Adam tu sebagai Nabi, sebagai hambanya. Sebab maknanya Allah memang angkat Adam AS, dan Allah Ta'ala perintahkan malaikat sujud kepada Adam, sujud hormat kepada Adam. Memang jelas. Tapi iblis ni dia ada unsuriyah, dia ada dengki, hasad. Macam itulah Syu'ubiyah ni dia macam tu. Dia berpunca daripada terlampau dengki dengan Islam, dengki dengan orang Arab. Sebenarnya dia dengki pada sahabat Nabi tu. Sahabat Nabi, kemudian khulafa' yang mereka itu, yang Nabi Muhammad SAW kata al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin, imam-imam itu datang daripada Quraisy. Maknanya dalam bangsa Arab sekalipun banyak kabilah. Tetapi kabilah Arab ini akan bersatu hanya di bawah kepimpinan Quraisy. Nampak? So Nabi kata al-a'immatu min Quraisy. Hatta di akhir zaman, maknanya Al-Mahdi yang dijanjikan yang akan keluar pada akhir zaman, akan dibai'ah
dia pun daripada Quraisy. Jangan duk syok ni kata Melayu. Tak ada. Ada tau. Dia keluar kat Facebook. Polis nak ditangkap, tak jumpa. Dulu, daripada dulu. Dia Abu Yash'ari pun. Dia dulu kan, dia kata mula-mula wakil Mahdi. Dia kata Syekh Suhaimi tu, Imam Mahdi kan, diwakilkan dan sebagainya. Semua tu adalah kerana apa? Kita relate balik dengan semua orang tak semua orang ikhlas nak ikut Nabi Muhammad. Tak semua. Kebanyakannya nak kan nama, pangkat, jawatan, nak gunakan kita kata untuk kepentingan diri. Tak ikhlas untuk ikut Nabi Muhammad. Macam ada orang tanya tentang baru ni ada orang tanya tentang jin. Dia kata Tok Guru dia boleh cakap dengan jin, Ustaz dia boleh cakap dengan jin. Kalau kita trace balik dalam hadis-hadis Nabi SAW, mukhatabah, berdialog dengan jin ni sebenarnya dia hanya, kalau kita tengok balik, dia adalah khasais Nabi SAW. Dia adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maknanya boleh mengajak jin untuk masuk Islam, berdakwah kepada jin, menyampaikan Quran, maknanya secara langsung, tanpa perantara, secara langsung, maknanya dapat bertemu dengan jin itu dalam rupa asalnya adalah Nabi Muhammad SAW sahaja. Ini disebutkan oleh Imam Asyuti dan kitabnya Al-Khasaisul Kubra. Dia termasuk daripada khasais keistimewaan Nabi Muhammad. Sebab itu kita kena faham kaedah ni asal. Mana-mana orang, tak kira dia tok guru ke, ustaz ke, tok syekh ke, tok lebay ke, apa ke, dia dakwa dia boleh communicate dengan jin, hati-hati. Something wrong. Cuba tengok yang ajaran tarikat apa tu? Tarikat Syarandi kan. Dia kata apa? Dia boleh dakwah pada jin, ataupun jin jaga dia. Saya ikut tidak. Tapi saya lari. Alhamdulillah. Saya nampak. So macam kita kata, tengok, semuanya ada kepentingan untuk nak dakwa mereka itu. Last kali dia orang nak kata dia orang tu macam Nabi. Itu je sebenarnya, dia tak berani nak kata saya Nabi. Kalau tak orang semua orang Islam kata kafir dah dunia, jelas. Tapi dia bawa dia wahamkan, dia bawakan ke keliruan. Kononnya dia boleh berkomunikasi dengan alam gaib, dia boleh nampak jin dan sebagainya. Baik, kita kena faham. Ada orang mungkin keliru kata, tapi saya tengok ada banyak kisah-kisah riwayat yang sebut tentang ada orang bertemu dengan jin dan sebagainya. Macam orang Melayu kita masuk hutan, orang hunian dan sebagainya. Baik, kita kena faham beza antara orang tu dia jumpa jin dalam rupa jin menjelma. Jin boleh menjelma jadi binatang, boleh jadi manusia. Dia ada kemampuan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata, al-jin asnaf. Asnaf yatiru fil hawa, asnafu yatamathaluna bil kilab atau bil hayyah, atau yang satu lagi yusafirun atau yahullun atau ya'tamirun, ataupun Al-Qamakal sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jin ni ada beberapa jenis kemampuan, antaranya yang boleh terbang di atas udara, yatiru fil hawa. Kemudian ada yang boleh ada yang menyerupai binatang, yang boleh menyerupai jadi anjing atau ular. Ada juga yang duduk menetap di satu tempat dan bermusafir dan sebagainya, macam manusia. Baik, jadi Nabi SAW bagi tahu keupayaan jin yang dia setakat yang dia mampu. Dan ada orang yang mungkin dia pergi hutan, dia jumpa ada orang, dia tak kenal orang siapa, tapi orang tu tolong dia, katakan. Ataupun orang tu orang sebenarnya tapi dia sangka jin. Boleh jadi kan? Dia banyak yang kita kata yang datang kemudian ni. Sebab apa kita kata tak boleh percaya? Sebab mungkin dia kena tipu dengan jin, ataupun jin yang dia jumpa tu jin jahat ke. Jin pun dalam kalangan jin pun ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang jahat, ada yang baik. Jadi macam mana dia boleh confirm jin yang dia jumpa tu baik, Islam, ataupun tak boleh? Tak ada siapa yang boleh confirm. Kan kita banyak tengok sekarang ni buat TikTok live lah, Facebook live lah, berdialog dengan jin. Ustaz tu boleh communicate dengan jin.
Mereka Islamkan jin. Islamkan jin dan sebagainya. Tak, sekarang ni siapa boleh confirmkan betul-betul benda tu jin ataupun berlakon saja, bayar berapa ringgit, masuk Facebook live, TikTok lah, kan, pakat-pakat belakang buatlah. Tak, benda tu boleh berlaku. Ataupun dia memang kena tipu dengan jin. Jin yalah, kita kata dekat Nusantara ni mestilah jin kan, takkanlah ramai jin ahli sunnah pun kan. Banyaklah juga, ada lah jin, mungkin ada jin maknanya yang samalah kan, tabiat dia kan. Jadi kita kata siapa yang boleh confirm? Sebab itu kita kata dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, atau riwayat Ibnu Mas'ud dalam Jami' At-Tirmizi, demikian juga dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim disebutkan istilah dipanggil Lailatul Jin, malam jin. Malam jin ni maknanya Nabi SAW pernah didatangi oleh segerombolan atau sekumpulan jin, ada yang kata jin daripada Iraq dan sebagainya, datang untuk mendengar Al-Quran daripada Nabi SAW. So apa yang berlaku kalau kita himpunkan semua riwayat tu dalam Sahih Muslim disebut Lailatul Jin. Sebab Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh Al-Qamah, anak murid dia, siapa dalam kalangan kamu, dia ni dengan sahabat Nabi, yang berada bersama dengan Nabi pada malam jin? Apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud kata, tidak ada seorang pun dalam kalangan kami yang menghadiri majlis tersebut. Maknanya laisa minna ahadun, tidak ada seorang pun dalam kalangan kami sahabat Nabi yang Nabi Muhammad ajak mai duduk dalam majlis itu. Tak ada. Even Ibnu Mas'ud. Sebab ditafsirkan dalam hadis yang anda ada kongsikan dalam grup Telegram anda, hadis Ibnu Mas'ud yang panjang hadis tu, ada rasa pernah buat dah dekat Ihya Ta'lim. Kita buat kuliah khas tentang bertemu dengan jin, kupasan hadis Ibnu Mas'ud. Hadis tu panjang, cerita tentang satu malam Nabi SAW pegang tangan Abdullah bin Mas'ud, kemudian pergi dekat Bathhab ni, di kawasan Tanah Lapang di Mekah. Kemudian Nabi SAW buat garisan khatta, Nabi buat bulatan. Kata Al-Muwarrafuri, khatta yakni garisan bulatan ataupun garisan panjang bulatan. Kemudian Nabi SAW suruh Abdullah bin Mas'ud duduk dalam garisan tu. La tabrahanna khattaka, jangan kamu berganjak daripada, jangan sekali kamu berganjak daripada garisan tersebut, walau apapun yang berlaku. Kerana akan datang kepada kamu nanti rijal, yakni beberapa orang lelaki, Nabi kata rijal, beberapa orang lelaki yang mereka tak akan bercakap dengan kamu, dan kalau kamu tak bercakap dengan mereka, maknanya jangan kamu bercakap dengan mereka. Nabi kata dekat Ibnu Mas'ud, la yukallimannahum, jangan kamu bercakap dengan mereka, maknanya jangan tegur mereka, jangan bercakap dengan mereka, dan mereka pun tak akan bercakap dengan kamu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun duduk dekat dalam garisan tu di malam. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud kata Nabi SAW pun pergi masuk ke dalam kegelapan malam, maknanya jauh. Nabi pun pergi seorang-seorang. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kata tiba-tiba datang beberapa orang lelaki, rijal, ka'annahum zud, yakni mereka itu seperti orang Sudan atau Al-Hudud, orang India, mereka kulit hitam. Ibnu Mas'ud kata aku tak boleh nampak beza antara kulit dengan seakan mereka macam tak berpakaian. Aku tak boleh nampak beza antara kulit mereka dan aku tak nampak macam ada pakaian, hitam. Rijal, Ibnu Mas'ud kata beberapa lagi, dan mereka sampai mereka lalu la yujawizunna haddi atau la yujawizunna khatti, mereka tak melampaui garisan yang Nabi dah buat dekat aku. So mereka pun lalu. Dan Ibnu Mas'ud dia tak try tegur, hey Assalamualaikum, tak. Dia dengar perintah Nabi SAW, dia tak tegur, dia duduk dengar. Itu sahabat, dia dengar, taat, sami'na wa ata'na. Kalau kita jangan tu lagi nak buat, jangan lagi tu nak buat, jangan, orang kata jangan, tapi itulah dia nak buat. Berapa banyak sekarang ni macam-macam paranormal lah, apa benda nak cari jin, pergi dekat orang ni semua. Ada manfaat ke? Ada diperintahkan oleh Nabi. Tak, bayangkan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni faqih, ulama dalam kalangan sahabat, termasuk as-sabiqun al-awwalun.
Maknanya dia antara kibarus sahabah pada zamannya. Bayangkan Ibnu Abbas, Ibnu Umar semua belajar dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni kibarus sahabah, sahabat yang kibar. Itu pun Nabi tak bagi dia untuk tanya atau tegur jin tu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan lepas pada malam jin, itu sebahagian ulama kata itu berlaku peristiwa yang lain, beberapa kali berlaku. Maknanya memang rombongan jin tu datang untuk dengar bacaan Quran Nabi, seperti mana dalam surah Al-Ahqaf. Ada banyak riwayat. Jadi kemudian lepas pada tu maknanya tak ada satu pun riwayat yang sebut Ibnu Mas'ud lepas Nabi wafat ke Ibnu Mas'ud pergi cari jin tu ke, ambil kontak ke. Tak ada. Sama juga sahabat-sahabat besar macam Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tak ada satu riwayat pun yang sebut mereka sibuk pergi dakwah dekat jin. Tak ada. Mereka dakwah kepada manusia. Bila berdakwah kepada manusia, jin pun akan ikut. Jin mereka, sebab bagi setiap manusia itu ada qarib dalam kalangan jin. Fokus kita pada manusia lah yang kita nampak. Bukannya pergi kalau cari jin, pergi bawa kamera apa semua infrared lah orang tu. Datang lagi pelik tu kita kata. Jadi itu manhaj para sahabat Nabi. So sahabat Nabi maknanya tak ada. Sebab tu Ibnu Mas'ud kata tak ada seorang pun yang ada dalam majlis Lailatul Jin, malam yang Nabi SAW baca Quran kepada jin, golongan jin. So itu nampak. Kat situ kita tengok sekarang ni ramai orang yang dia kebanyakan jemaah akan cakap terlibat dalam perubatan Islam. Ini bukanlah kita nak sangka buruk, tapi anda katakan kebanyakannya memang dah melencong jauh. Sebab semua nak jadi macam Nabi jadi masalah. Semua nak jadi macam Nabi. Anda ambil contoh benda yang mungkinlah benda ni orang mungkin boleh ada ramai mungkin mereka tak setuju dan sebagainya. Contoh yang kita kena faham macam konsep, ada benda yang khasais Nabi, keistimewaan Nabi. So kita tak boleh nak kiaskan kepada orang lain. Selain Nabi, jangan sesekali kita. Kalau kita start kias, dia bahaya. Anda ambil contoh macam dulu, sama juga orang tanya tentang isu tahnik anak. Pergi dekat orang soleh untuk tahnik anak. Hukum pergi kepada orang soleh untuk tahnik anak. Memanglah dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab fuqaha, Imam An-Nawawi kata diharuskan, dibolehkan dan sebagainya. Tetapi kita nak tengok dari sudut yang bertepatan dengan pemahaman sahabat. Sebab tu Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, dia kata fatwa beliau berkata tahnik anak ni asalnya hanya dilakukan oleh ibu bapa anak tersebut, baik tersebut, atau datuk dia atau bapa saudara dia, kerabat yang terdekat saja. Tidak boleh dikiaskan kepada selain. Kerana kalau Syekh Abbad kata ketika Nabi SAW hidup, semua memang sahabat akan bawa anak-anak mereka akan supaya Nabi Muhammad tahnik anak mereka. Tahnik ni maksudnya apa? Kita kata meletakkan something yang manis ke langit bayi yang baru lahir, disunahkan untuk kita tahnik. Letaklah madu ke kurma, ke selalu kurma lah, kurma kan. Jangan bagi sebiji. Maknanya bagi dalam nisbah yang kecil dan sedikit untuk bagi rasa. Hikmahnya adalah untuk bagi untuk membiasakan ataupun kata sebahagian ulama untuk meletakkan, untuk memulakan sesuatu yang daripada mulutnya itu dengan manis, benda yang baik, benda yang manis, benda yang baik kan, benda yang enak dan baik, yang elok. Itu baik. Jadi sebenarnya zaman Nabi, sahabat-sahabat hanya pergi dekat Nabi SAW. Lepas Nabi SAW wafat, kata Syekh Abbad, tak ada seorang pun tabi'in atau sahabat-sahabat yang siapa sahabat-sahabat kecil pergi dekat rumah Sayyidina Abu Bakar untuk tahnik. Tak ada satu riwayat pun yang sebut sahabat-sahabat pergi dekat rumah Sayyidina Abu Bakar, tutup rumah Sayyidina Abu Bakar, ya Khalifah Rasulullah, wahai Khalifah Rasulullah, tolong tahnik anak saya. Tak ada satu riwayat pun. Satu riwayat tak ada. Sama juga Sayyidina Umar, sama juga Uthman, sama juga Ali. Maknanya apa? Tahnik yang pergi dekat orang saleh atau orang pergi dekat seorang
individu untuk ditahnik maknanya dengan khusus, itu hanya khususiah Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi SAW ideal baginda SAW berkat. Sebab itu ulama macam Syekh Hamad, dia bagi ilah, dia bagi sebab ya, kerana seluruh batang tubuh Nabi termasuk ideal Nabi SAW adalah keberkatan. Kerana dia Nabi SAW. Jadi masalah kalau kita kias, betul tak? Dulu ada seorang seorang individu ni, dia kata dia pergi belajar kat Mesir. Dia nganga mulut dia, dia minta tok guru dia ludah sebab nak berkat. Tubuh semua orang percaya. Sebab apa? Sebab caca merba, tak faham konsep tadi tu. Khasais Nabi, kita tak boleh kias. Kita tak boleh kias. Sebab itu Syekh Hamad dia fatwa dia tu memang solid lah. Kalau kita tengok dari sudut dalil, dari sudut hujah, memang solid lah. Kita kata memang tak perlu pun sampai, kan dulu kita selalu dengar kan, sampai nak daripada Johor nak pergi ke Kelantan, bawa baby tu nak semata-mata nak tahnik kan. Itu sebenarnya tak diperintahkan. Tak diperintahkan. Sebab itu Syekh Hamad bagi lagi kenapa benda tu bahaya. Benda tu maknanya bercanggah. Maknanya benda tu boleh jadi bid'ah juga. Kalau benda tu kita kata kita tak atasi dengan ilmu yang sahih. Memanglah ada pendapat ulama, tapi kita kena timbang lah. Sebab Syekh Hamad kata, dibimbangi perkara tersebut kalau diluas-luaskan, orang akan bersusah payah untuk macam tadi lah, travel daripada sini pergi nak cari ulama mana ke, semata-mata nak tahnik. Kemudian dia anggap benda tu berkat. Itu menyusahkan. Kemudian dia juga bahaya untuk orang yang mentahnik itu. Dia akan boleh menyebabkan orang yang diminta untuk ditahnik itu terpedaya. Dan itu sebenarnya akan bawa kepada hulu. Sikit-sikit lama-lama orang akan macam kita kata boleh orang kita sikit-sikit main minta ustaz tolong jampi ayam, ustaz tolong jampi ayam, ustaz tolong jampi ayam. Beratur botol. Ustaz sikit-sikit tak jampi. Betul tak? Benda tu boleh membawa kepada kerosakan kepada individu yang dianggap baik juga tadi. Sebab itu Syekh Hamad kata benda tu sebenarnya tak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi tak payah buat. Jadi lepas ni kalau kita nak tahnik cucu ke apa, kita sebagai datuk, kita tahnik. Kita sebagai bapa saudara ke kan, ataupun mak saudara ke, atau nenek ke, kita yang tahnik, tak masalah. Tak semestinya kena pergi cari ustaz, tok imam, tak semesti. Tak semestinya. Tapi kalau ada orang nak buat juga, kita tak boleh nak kata tak boleh nak ingkar lah, sebab memang ada ulama yang berpandangan maknanya diharuskan untuk maknanya diharapkan kebaikan orang. Tapi kalau kita nak kata orang yang tok imam itu ada idea itu berkat, itu salah. Kita kena ingkar. Tak betul lah, konsep tak betul. Itu boleh membawa kepada kesyirikan. Dan boleh membawa kepada benda bid'ah. Sebab tu kita kata orang agama itu sendiri kena bagi kesedaran. Kadang-kadang dia biar saja. Kita pun pelik kan, kadang biar saja sebab tak apa, sebab daya budaya. Itu berat sikit lah. Sebab kita cakap ni melibatkan amalan setempat. Nanti orang ban kita, orang ban lah. Tak susah kan, kita nak ubah tu susah. Orang tak apa salahnya, benda baik. Memang ustaz tu berkat sebab dia rajin baca Quran, dipukiah macam tu. Tak boleh lah. Sebenarnya tak boleh. Itu contoh benda yang khususiah Nabi itu kita tak boleh nak kira. Sama, Anda selalu bagi satu lagi contoh. Sama juga macam kahwin lebih daripada 4. Boleh ke kias? Tak boleh. Rosak tu dia kata. Kalau semua benda kita nak kias sama macam Nabi, rosak agama. Itu kan dulu dah ada kan, ada sesat yang dia kahwin sampai 9 semua. Kemudian dia bagi alasan Nabi kahwin lebih. Kita dia nak ikut Nabi. Dia jahil. Dia kata khasais ni hanya khusus untuk Nabi. Benda ni kadang-kadang kalau kita tak bagi kesedaran dan ilmu ini untuk sebahagian masyarakat untuk sedar benda ni penting, kita bimbang nanti itulah mudah terpedaya. Sebab ajaran-ajaran yang tak betul ni banyak dah semakin dihalalkan balik, dibolehkan balik. Dulu dah keluar fatwa haram, kemudian sekarang ni ada usaha-usaha golongan tertentu untuk menghalalkan balik. Ini kita faham lah kan, kerana ada memang orang yang tertentu memang ada dalam jawatan-jawatan tertentu yang maka mereka berusaha lah untuk
bagi nampak ajaran-ajaran tarikat tu, walaupun dah bawa ajaran yang jelas-jelas menyeleweng, tapi nak disebarkan balik, nak kata tak apa, dengan syarat tak menyalahi, dengan syarat tak menyalahi, tak menyalahi itu dah jelas-jelas menyalahi. Wallahu musta'an. Itu antara perkara yang kita perlu sedar. Baik, jadi semua itu kalau kita tengok balik, dia kembali kepada kita sebutkan tadi isu tentang syu'ubiyah apa semua tadi, kemudian sampailah pada perkara-perkara yang berkait dengan keburukan yang berlaku dalam masyarakat itu. Kebaikan yang ada semuanya adalah sebab tauhid, dan keburukan itu sebabnya adalah kesyirikan. Dia start dari situ. Tauhid dengan syirik. Kalau start ada tauhid, akan adalah kebaikan. So dalilnya Allah SWT sebut dalam Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka itu dengan kezaliman, bizulmin. Ditafsirkan oleh Nabi SAW, zulm di situ syirik. Inna syirka la zulmun azim. Mereka itu Allah kata orang yang beriman dan tak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul am. Bagi mereka itu keamanan. Al-am di situ kata para ulama keamanan yang mutlak. Keamanan yang mutlak. Dan dia akan keamanan, ketenteraman, ketenangan yang ada itu merangkumi sebesar-besar perkara, dan sama ada yang merangkumi komuniti yang besar ataupun komuniti kecil, negara ataupun individu, termasuk masyarakat. Maknanya kalau individu itu dia ada tauhid, dia tak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, dia akan dapat keamanan. Allah jamin. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka diberi jaminan yang kedua, hidayah, petunjuk. Allah Ta'ala akan bimbing. So kita tengok tauhid ni, konsep tauhid ni, tauhid yang sahih, yang benar ni, kalau kita praktikkan dalam setiap kehidupan individu, keluarga, masyarakat, negara, itulah yang akan menjamin keamanan sebenarnya. So kita tengok, kita mungkin nak bincang tentang negara tu mungkin sebab di luar kemampuan kita, tapi individu, diri kita. Maknanya kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya, maknanya keamanan itu akan datang. Keamanan tak? Kalau tak, kita pergi jumpa orang yang sesat ni, kita akan ikut. Tapi sebab apa kita lari? Sebab tak tenteram. Tak tenteram. Kan? Pelik. Kata bukan nak sembah Allah, jadi akhirnya sembah kepada Tok Syekh tu, Tok Guru tu. Jadi taksub pula kepada Tok Guru tu, sampai tahap apa sahaja Tok Guru tu cakap tak boleh dibantah, tak boleh, walaupun bercanggah dengan Quran dan Sunnah pun kena diam saja. Jangan banyak cakap kamu orang awam, kan? Selalu macam tu kan? Jangan cakap, jangan tak boleh bantah dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah inilah projek pembodohan. Pembodohan. Kita kata kita tak boleh iakan benda tu. Kenapa kita tak selesa? Kerana Allah Ta'ala beri keamanan disebabkan tauhidnya ada dan beri petunjuk, hidayah. Baik. Sama juga dalam unit keluarga. Dan unit keluarga maknanya sekarang ni kalau kita bincang tentang isu rumah tangga, sebenarnya banyak kan. Konflik rumah tangga tu semua ada macam-macam jenis dan macam. Tapi asas yang penting dalam rumah tangga itu adalah tauhid. Tauhid itu. Kalau suami dan isteri, keluarga itu mentauhidkan Allah SWT, Allah jamin bagi keamanan, ketenteraman dan juga hidayah, petunjuk. Itu yang penting. Sama juga masyarakat. Lepas dari keluarga tu maknanya masyarakat, penduduk setempat. Kalau tauhid itu mendominasi kawasan tersebut, maka Allah Ta'ala berikan keamanan dan hidayah. Sebab itu kata guru kami, Syekh Su'ud Da'jan hafizahullah, dia kata tauhid ini maknanya keamanan di situ bukan merujuk terbatas kepada keamanan pada individu, bahkan dia adalah keamanan yang merangkumi negara, masyarakat. Yang lebih luas maknanya itulah yang akan menjamin keamanan, ketenteraman. Baik. Keamanan itu umum, maknanya keamanan daripada termasuklah keamanan daripada ketenteraman, keamanan secara umum, al-amn, keamanan. Apa sahaja yang masuk dalam makna aman.
Baik. Kemudian kita tengok perkataan yang kedua Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan tentang keutamaan atau kelebihan tauhid ini. Baik, kata Ibn Rajab Al-Hafiz Ibn Rajab, fala salaha lilqulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khashyatuhu wa mahabatuhu wa tawakkul 'alayhi wa tamtali'u min dhalik wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Tidak ada kebaikan bagi hati-hati sehinggalah menetapnya di dalam hati itu ma'rifatullah, mengenali Allah, pengetahuan tentang Allah, mengagungkannya, menyintainya, takutkan kepadanya, bertawakal kepadanya, sehinggalah dipenuhi hati itu dengan ma'rifatullah, mengenali Allah, mengagungkannya, menyintainya, takutkan kepadanya, bertawakal kepadanya. Semua itu kalau terpenuhi dalam hati seseorang individu, maka itulah yang akan memberi kebaikan kepada hati tersebut. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid, dan inilah hakikat tauhid. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna la ilaha illallah. Jadi macam mana kita bincang tentang tauhid tadi kalau kita dalam hati kita ni masih lagi duk agungkan tok guru, tok syekh lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada yang sampai tahap tu, kalau kita tengok macam ada tengok satu video ni, dia cerita tentang macam mana nak dapatkan ketenangan hati dengan jiwa kan. Tapi dekat belakang dia punya rumah tu penuh dengan gambar-gambar wali. Wali ni, wali songo, wali penuh. Tapi dia cerita tentang macam mana nak dapat tenang, berzikir kan, penuh dengan. Jadi kat situ kita boleh tengok perbezaan macam mana kalau hati kita ini dipenuhi dengan pengagungan terhadap makhluk lebih. Jadi itu contohlah, itu tanda kan, menunjukkan orang tu apa maksud dia bila dia gantung. Bergantung pada manusia. Dia gantung pada manusia. Sedangkan Nabi SAW, ada ke Nabi ajar para sahabat, kalau kamu nak berzikir kena bayangkan gambar aku ke, wajah aku ke, ada. Itu dalam tarikat Naqsyabandi ada kan? Dipanggil Rabitah. Rabitah ni sebenarnya ajaran tarikat. Dia kan Naqsyabandi, ada tarikat-tarikat lain juga. Dia dulu, kalau kita perasan, dulu dekat sekolah-sekolah menengah, sekolah-sekolah agama di Malaysia ni ada diamalkan doa Rabitah. Doa Rabitah. Siapa yang pernah sekolah agama kan, anda dulu pernah jadi tekong saya tu pengalaman kita pernah jadi tekong. So doa tu dibacakan, kemudian dipegang ramai-ramai, dipegang tangan kan, ramai-ramai tu buat bulat. Waktu tu kita ikut je ustaz suruh kan, ustaz senior ajar kan, senior suruh ini doa, kita ikut je lah kan. Waktu tu zaman taklid lagi kan, zaman jahiliah. Baik, jadi dalam pengamalan sunnah yang macam doa Rabitah ni, dia memang ada kaifiat yang khusus, tata cara yang khusus. Maknanya bila membaca doa itu, ahli-ahli tarikat tu sebenarnya dia kena pejam mata dan dia kena menghadirkan wajah Tok Guru untuk mengingat Allah. So ini ajaran apa? Sesat, confirm sesat. Tak perlu kita kata mungkin khilaf ulama. Tak. Sebab kita kata memang dalam Al-Quran dan Sunnah. Bacalah Al-Quran, bacalah Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, kitab azkar, zikir-zikir yang sahih sangat banyak. Ada tak Nabi SAW ajar dalam zikir pagi, petang, siang, malam? Ada tak macam kita kena sebut something yang spesifik, atau kena bayangkan dulu ke kaifiat dia kena bayang? Kalau orang yang paling berhak untuk kita nak bayangkan, tentulah Nabi SAW. Tapi Nabi tak pernah perintahkan sahabat untuk buat macam tu. So kalau kita tengok zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW dan hadis-hadis yang sahih, semuanya mesti akan ada la ilaha illallah kan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Semua ada kalimah tauhid. Maksudnya apa? Zikir yang Nabi SAW ajarkan dan tekankan kepada umat dia, kepada sahabatnya dan umatnya adalah tauhid.
Maknanya memenuhkan hati kita ini dengan Ibnu Rajab kata tadi, dengan mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, menyintai Allah Subhanahu wa taala, takutkan Allah, bertawakal kepadanya, dipenuhkan dalam hati. Bukan kita penuhkan dalam hati kita itu dengan duk ingat Tok Guru, duk ingat Tok Syekh, duk ingat. Itu maknanya berlawanan. Itu sebenarnya syirik. Syiriklah. Macam orang-orang jahiliyah dulu. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. 5 berhala yang disembah pada zaman oleh umat Nabi Nuh alaihi salam itu asalnya orang soleh. Orang soleh yang diagungkan. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Asalnya orang soleh, orang baik, bukan orang jahat. Semuanya ada jasa dalam masyarakatnya ketika itu. Kemudian bila mereka mati, mereka pada awalnya diagungkan di kuburan. Kemudian barulah lama-lama bila dah tak amalkan ilmu, maka generasi yang berikutnya mula sembah. Dan akhirnya itulah sebab diutuskan Nabi Nuh alaihi salam untuk membantras kesyirikan tersebut. Itu syirik yang pertama kali berlaku di atas muka bumi, dirakamkan dalam Al-Quran. Baik, jadi kalau kita tak jelaskan kepada masyarakat tentang bahaya kesyirikan dan kepentingan tauhid ini, sangat bahaya. Maknanya macam di mana, di Kemboja ke dekat mana, dekat tak salah dekat Vietnam atau Kemboja, ada satu bangsa bangsa Melayu juga, Cham ke Cham ada kan. Dewan akhir sekali tak tahu agama dewan apa. Dewan dah assimilate dengan dengan Buddhis Hindu apa semua tu. Maknanya masyarakat waktu yang dekat Cham tu, dekat Vietnam saja. Vietnam ataupun Cambodia. Apa punca dia? Punca ni pasal Islam asal dia, mula Islam asal dia. Lepas tu dia orang macam ni lah. Lama-lama tak ada peringatan. Tak ada, maknanya ilmu itu maknanya tidak disebarkan. Maknanya kesinambungan. Ya. Kesinambungan dia. Yang betul lah. Taqlidul aba' wal ajdad. Kerana taklid nenek moyang saja. Sebab ni penduduk tempatan kita kena hormat. Itu je. Kemudian bila datang orang yang nak tegur dan sebagainya, mungkin dihalau dan sebagainya, disakiti dan sebagainya. Itu kalau kita anda tunjukkan video tu dekat pelajar-pelajar diploma kan, YT. Nanti anda kata kita pun Malaysia ni tak mustahil boleh berlaku macam tu kalau kita tak sedarkan masyarakat dengan tauhid, disebarkan ilmu. Kita tak boleh jamin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, apa yang akan berlaku, 50 tahun akan datang. Kita takut nanti cucu kita, cicit kita, anak-anak keturunan kita ni akan jadi macam yang sama. Akibat daripada tak payah nak bantah semuanya ajaran setempat, ikut je lah. Itu kan. Kalau tak ada, maknanya kita kata semuanya, kita kata tak boleh nak ditegur. Ajaran masyarakat tu kita kata kena terima saja, jangan tegur, jangan apa, biar je. Tak apalah. Yang penting kita buat je. Itu saja. Itu tak tepat. Jadi kita tak mau benda tu berlaku. Maknanya itu sebab pentingnya ilmu ni. Kan, ilmu. Sebab itu kita bersyukur kita kat Malaysia ni, maknanya bila ada kebebasan bersuara tu ada, kan, tak disekat. Alhamdulillah, maknanya paling kurang. Maknanya kita taklah kita kata sampai tahap nak sampaikan teguran dan sebagainya tu masih lagi dibenarkan, tak ada masalah. Mungkinlah ada sekatan dan sebagainya, tapi masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ni masih lagi boleh menyuarakan pandangan dan sebagainya. Dan kita kena gunakanlah platform atau medium yang ada ini untuk kita sampaikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu. Dan kita jangan sesekali mengalah. Jangan sekali mengalah. Kan? Jadi itu contoh maknanya kalau kita tengok balik, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia kata fala salaha lil qulub hatta yakunu ilahan alladhi ta'alluhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhshahu wallahu wahdahu la syarika lah. Tidak ada kebaikan bagi hati-hati itu sehinggalah dia menjadikan sembahannya yang benar, yang dia mengabdikan diri kepada, yang dia mengenalinya, yang dia menyintainya, yang dia takutkan kepadanya Allah sahaja.
wahdahu la syarikalah. Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Jadi kalau kita tengok ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Baik, satu lagi perkataan daripada seorang ulama ahli tahqiq, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sindi rahimahullah taala, beliau kata وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات التوحيد وفضائله. Tidak ada sesuatu pun daripada perkara-perkara yang ada kesan-kesan yang baik, yang ada kelebihan-kelebihan yang pelbagai, wal fadailul mutanawwi'ah, kelebihan-kelebihan yang banyak dan pelbagai seperti tauhid. Maknanya tauhid ni dia ada banyak fadilat. Kerana sesungguhnya kebaikan dunia dan akhirat itu sebenarnya adalah buah hasil daripada tauhid dan kelebihan-kelebihan. Semua yang kita dapat, keamanan dan sebagainya, kesenangan, ketenteraman dan sebagainya, semua kata Syekh As-Sa'di rahimahullah daripada samarati tauhid, hasil buah tauhid dan kelebihan. Baik. Sebab itulah perkara ini kita kena faham. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Sebab itulah ulama-ulama ahli tauhid, ulama-ulama yang menyeru kepada tauhid, mereka mengatakan anna qaul al-jahil at-tauhid fahiddah anna hadha min akbaril jahli wa makaid syaitan. Yani perkataan orang yang jahil, mereka mengatakan tauhid ni kami dah faham. Tauhid fahimna, kami fahamlah tauhid ni. Tak perlu nak syarah, kami dah faham tauhid ni. Ini adalah sebesar-besar kejahilan, min akbaril jahli wa makaidis syaitan, dan tipu daya syaitan. Jadi kita tengok balik macam mana zaman Nabi Nuh tu asalnya, Nabi Adam AS bawa tauhid. Anak keturunan dia dalam beberapa generasi, dalam 10 kurun yang awal semua tauhid. Sebab tu jenayah pertama yang berlaku pun tak melibatkan akidah tauhid. Penyelewengan yang pertama berlaku pun tak melibatkan akidah. Dua anak Adam melibatkan pembunuhan. Dia tak melibatkan akidah kan. Waktu tu awal jenayah pertama yang berlaku. Sebab dalam tempoh 10 kurun yang selepas Nabi Adam wafat tu, maknanya masih lagi tauhid. Tapi dalam tempoh tu, selepas tempoh tu, sebelum pengutusan Nabi Nuh AS, orang makin tinggal tauhid. Dan berlakunya penyelewengan dalam tauhid yang pertama itu pada zaman Nabi Nuh AS. Diutuskan Nabi Nuh untuk betulkan kesyirikan yang berlaku disebabkan oleh taksub dan fanatik terhadap orang-orang soleh. Itu punca dia. Jadi kalau kita hari ini kita ambil macam tu perangai kita, maknanya kita tak payahlah, semua orang Islam lah, tauhid lah, bahaya kan? Dan itu menunjukkan kejahilan. Sebab kita tengok hari ini, kita sudah sebutkan, kita dah 1445 hijrah, selepas hijrah Nabi SAW. Dan fasa 1000 tahun selepas, zaman yang maknanya lepas 1000 tahun ni selalunya, kalau zaman Nabi-Nabi dan Rasul, diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul. Contoh macam Nabi Nuh AS, dan kemudian lepas Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim, semuanya dalam tempoh yang sama, lebih kurang. Tapi lepas Nabi Muhammad SAW diutuskan, dah tak ada Nabi dah. So kita jangan macam tadilah, jangan duk perasan orang Melayu ni ada Nabi pula. Tak ada Nabi. Tetapi yang akan ada adalah muslih, mujaddid, muslih, mereka orang yang melakukan perbaikan, yakni pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW dalam kalangan umat Islam, yang mereka itu adalah muslih, yang melakukan perbaikan. Tapi selalunya yang melakukan perbaikan ni orang tak suka. Macam Nabi-Nabi juga dulu, dia sama dia, sunnatullah. Selalunya akan, maksudnya tak mudah lah, akan menerima tentangan. Baik, jadi muslih ni jugalah yang ditafsirkan oleh para ulama pada hadis ghuraba. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan asing, dengan ganjil, dan wasayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing, ganjil, kama bada'a, seperti mana ia bermula.
Fatuba lil ghuraba, kata Nabi SAW, maka berbahagialah orang yang ghuraba. Maknanya orang yang ghuraba ni orang yang dia nak melakukan perbaikan di saat manusia melakukan kerosakan dan keburukan. Islah. Ini sangat penting. Sangat penting. Maknanya kita nak islah dalam masyarakat dan sebagainya ni, memang itu sahaja yang ada. Dah tak ada Nabi dah. Dah tak ada Nabi dah. Jadi macam mana kita boleh dakwah? Kita kata tak, tauhid kita dah faham, tak perlu nak bahas dah tentang syirik. Semua orang Islam. Bayangkan, lepas sebelum Nabi SAW wafat, ada orang dah dakwah jadi Nabi palsu. Sebelum Nabi wafat, ada dah orang yang dakwah Nabi palsu. Lepas Nabi SAW wafat, jelas. Kemudian ada yang golongan murtad yang tak mau bayar zakat. Itu lepas Nabi SAW wafat. Baru bayangkan kita 1445 lepas hijrah Nabi, 1000 tahun. Oh, semua baik. Lagi dahsyat. Maknanya fitnah yang berlaku. Kalau dulu zaman Nabi tu murtad, dia mungkin murtad dia satu pattern. Tapi sekarang ni berpattern-pattern. Riddah dia, keburukan dia lebih dahsyat. Sebab itu ini yang kita kena sedar. Maknanya kita dah zaman, maknanya memang dah akhir zaman. Memang akhir zaman. Jadi apa yang kewajipan kita adalah kita bukannya meremehkan tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan tauhid. Kerana ini adalah asas bagi penyucian jiwa. So kita tak mau kita cakap tentang penyucian jiwa ni, dia hanya semata-mata kita katakan semata-mata ritual, atau semata-mata hanya kita kata hanya semata-mata tempelan, hanya semata-mata hiasan. Kita tak mau. Maknanya kita nak yang kembali kepada yang asas utama tadi dalam penyucian jiwa tauhid. Sebab itu perkataan orang yang kata tauhid ni kita dah faham ni memang perkataan orang yang jahil dan orang yang terpedaya dengan tipu daya syaitan. Baik, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dia kata dalam kitabnya dalam muqaddimah Kashf Syubhat, dia kata fala yuzhadu fi tauhid fa inna az-zuhda fihi yuqi'u fi dhiddihi. Janganlah bersikap zuhud dalam masalah tauhid. Apa maksud zuhud? Maknanya rasa macam tak perlu bahas tentang tauhid, tak perlu kita nak belajar tentang tauhid, tak perlu kita nak perincikan masalah-masalah tauhid. Kalimah tauhid tu tak perlu dah, semua orang dah ucap. Orang Islam dekat negara kita ni semua dah ucap la ilaha illallah. Settle lah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga. Settle. Insyaallah. Jangan kita rasa zuhud dengan perbahasan tentang tauhid. Jangan rasa zuhud dengan tauhid. Fa inna bizuhdi fihi yuqi'u fi diddihi. Kalau kita start zuhud dengan tauhid, zuhud dengan tauhid ni macam tadi, kita tak mau langsung kita kata tak perlu bahas tentang tauhid, tak perlu kita nak tahu tentang penyelewengan akidah dan penyelewengan dalam tauhid ni, tak perlu bahas. Kita biar saja. Serahkan saja kepada ustaz, serahkan saja kepada ilmuwan, serahkan saja kepada mufti. Kalau serahkan mufti lagi, kalau dapat mufti yang jenis nak backup geng, habis naya. Tak boleh kan? Maknanya kita kena tahu, kita kena faham tauhid tu. Tidaklah berzuhud tentangnya, melainkan dia akan menjatuhkan, menjerumuskan pelakunya kepada lawannya. Maknanya kalau kita tak ambil cakna tentang tauhid, la ilaha illallah, apa maksud dia, apa syarat-syarat dia, apa rukun dia, apa perkara penting, apa dia furu' dia, cabang-cabang dia, apa dia punya akar yang kita kena pegang, samarah, buah-buah hasil yang kita perlu tahu, kita akan terjebak dalam lawannya yang syirik. Wal'iyadzubillah. Betul tak kita sebut yang tadi, yang Cam tadi, bangsa Cam tadi, nama saja Islam, tapi hakikatnya sampai tahap ada yang pergi tolong basuh lagi berhala tu. Ada kan dia pergi dekat tu, dia tolong basuh lagi. Tolong lagi, kena happy, relax, happy. Kita tak mahu macam tu. Kita tak mahu macam tu. Baik, wa ma halaka man halaka mimman yad'i al-islam illa bi'adami i'ta'i haqqahu wa ma'rifatahu haqqal ma'rifah wa dhannu annahu yakfi al-ismi wasyahadatan. Dan tidaklah menjadi celaka ataupun menjadi musnah bagi orang yang telah musnah, maknanya telah rosak,
bagi orang yang mendakwa Islam, tanpa dia memberikan haknya, hak tauhid tu, hak kalimah tauhid, dan mengetahuinya dengan sebenar-benarnya, lalu mereka menyangka cukup semata-mata nama, cukup semata-mata ucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah, buat tahlil 1000 kali cukup. Lepas tu lepas majlis tahlil tu tak dah duk minta tadah tangan minta kat wali pula. Baru lepas la ilaha illallah kan. Lepas tu doa bertawassul dengan wali pula. Kontradik. Sebab apa? Dia duk faham cukuplah la ilaha illallah tauhid. Isim wasyahadatan. Cukup dia panggil Islam ketepek. Islam ketepek. Kat IC dia cukup lah. Nama dia Islam, Islam lah. Walam yanzuru ma yunafihi wa ma yunafi kamalahu hal huwa mawjud aw mawjud. Dan dia tak memerhatikan apa yang boleh menafikan kalimah tauhid, apa yang boleh menafikan kesempurnaannya, adakah ia wujud kesempurnaan dalam tauhid itu ataupun hilang daripadanya, dia tak perhati. Hadza kulluhu min adami taharruzi wa ma'rifati alfaz tauhid lafzatan lafzatan. Ini berpunca daripada tak mengambil berat tentang pemahaman terhadap kalimah dan lafaz tauhid itu secara lafzatan, maknanya secara lafaz dengan lafaz, maknanya dia tak tahu makna kalimah tauhid. Man alladhi arafat tauhid kullu ma'rifah asluhu lillahi alhamd ma'ruf lakin lahu aqsam wa furu' syar' wa diluhu syirk lahu furu'. Jadi kalau kita nak tahu tentang tauhid ni dengan sebenar-benar, kita kena tahu asalnya. Dia ada asal, dia ada apa asasnya, dia ada rukunnya, dia ada syarat-syaratnya, dia ada furu' cabang-cabangnya, dan lawannya syirik pun ada cabang-cabangnya, ada asalnya, ada cabang-cabangnya. Dan itu yang kita akan bincangkan nanti, insya-Allah kita akan bahaskan tentang makna tauhid ini dari sudut kita katakan makna kalimah tauhid itu sendiri. Makna kalimah tauhid, rukunnya, kemudian syarat-syarat ataupun syarat-syarat kalimah tauhid. Kita tak akan ulang lah yang dari sudut syariat, dari sudut lughah, bahasa apa semua kita dah sentuh sebelum ini. Kita akan tengok kerana ini penting. Ini paling penting. Kita kata tauhid ni, makna kalimah tauhid la ilaha illallah, kita kena refresh balik. Walaupun kita dah pernah belajar, tapi kita kena selalu refresh. Sebab apa? Sebab macam tadi, kita tak sedar bila kesyirikan itu nak datang, ataupun kita boleh terpengaruh dengan benda-benda yang boleh mengurangkan tauhid kita, ataupun menghilangkan tauhid kita terus, ataupun mengurangkan kesempurnaannya, kamalul tauhid, kesempurnaan tauhid. Dan semua itu kita akan bahaskan nanti insya-Allah pada dalil-dalil daripada Al-Quran, syarat kalimah tauhid dan sebagainya. Dan kita hari ini kita hanya bincang tentang tadi kelebihan perkataan-perkataan ulama tu yang cuba kita nak faham, dan cuba kita nak kaitkan dengan dalam kehidupan kita, realiti kehidupan kita hari ini. Baik, kalau ada soalan. Saya ada satu, tapi lain sikit. Saya ada artis kita tentang Mati Syahid Pertahanan yang sekarang ni katanya dulu dalam tu kata 70 yang mati syahid betul bahawa 76 masuk syurga betul. Maknanya yang orang yang mati syahid, yang betul syahid, yang dibuat syahid betul syahid mati, dia boleh bawa 70 orang ke syurga. Syafaat lah. Syafaat. Maknanya dia syufaat. Dia termasuk daripada mereka yang diberikan dia diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Baik. Allah Taala ala kena check balik hadis tu. Anda kena cross check balik. Ada dalam tu. Hadis dia riwayat. Anda tak ingat lafaz hadis tu, tapi makna tu anda ingat, tapi lafaz hadis tu anda tak ingat. Baik kalau ada, baik kalau sahih sekalipun, kita kena faham maksud dia orang yang mati syahid tu dia mesti ahli tauhid. Dia mesti ahli tauhid. Dan syarat Allah Taala memberikan seorang yang mati itu boleh menjadi pemberi syafaat, dia mesti ahli tauhid. Mesti ahli tauhid. Kalau dia ahli syirik, tak boleh. Memang tak boleh langsung. Ya. Dalam 70 orang tu. Dan 70 orang tu pun ahli tauhid. Ahli tauhid. Kalau 70 pun ahli tauhid. Macam contoh macam dalam hadis tentang solat jenazah, kan ada juga. Ada Tirmizi ya. Solat jenazah kalau di makmum itu
40 orang macam tu. Dihadiri oleh makmum 40 orang. Dalam lafaz sebagai lafaz hadis sebutkan ahli tauhid. Yang akan 40 tu kan ahli tauhid kan sebut. Dia akan dapat satu kelebihan, diampunkan. Maknanya tauhid dia sempurna. Tak semesti tauhid sempurna. Tak semesti tauhid sempurna. Mungkin dia dalam 40 orang tu mungkin dia ada yang buat maksiat dan tapi syarat dia ahli tauhid. Sebab tu penting kita kena dakwah pada tauhid. Kalau kita nak dakwah jangan buat maksiat, susah. Sebab dia takkan, maknanya kerana manusia itu sendiri Allah Ta'ala jadikan dia memang akan buat salah dan silap. Cuma macam mana dia nak berpaut pada apa, kalau dia buat salah tu dia nak berpaut pada apa. Sebab tu adanya tauhid. Adanya tauhid. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Ada di soalan? Ada 5 minit lagi. Berapa minit lagi? Habis dah? Dah habis dah. Baik. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.